jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti jirannya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengatakan perkara yang baik atau berdiam. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Assalamualaikum Nana. Buat apa tu? Nana okey tak ni? Sebenarnya kan, kebelakang ini Nana rasa susah sangat nak lelapkan mata. Nak buat kerja pun susah. Kadang-kadang tu Nana rasa senang lah nak hilang fokus. Mudah rasa cemas tanpa sebab. Entahlah Betty. Nana ada juga rasa yang diri ni tak ada potensi. Tak boleh lah nak berjaya macam orang lain. Agaknya Nana ni memang tak berguna kan.
Jangan fikir macam tu, Nana. Setiap orang ada kemampuan dan kejayaan masing-masing. Dan ini termasuk diri Nana sendiri. Tapi kan Nana, Betty rasa apa yang Nana cakapkan ni macam tanda-tanda kemurungan. Kebetulan Betty ada dengar yang IKIM akan mengadakan sebuah bengkel iaitu Bengkel Al-Quran dan Kesihatan Jiwa pada 7 November 2023 di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Betty yakin yang bengkel ini sangat berguna kerana akan ada pakar yang akan berkongsi nasihat dan panduan berkaitan stres, kebimbangan dan kemurungan. Selain itu, akan ada juga sesi perkongsian dengan pesakit yang berjaya melalui cabaran kesihatan mental. Macam mana pula dengan yuran penyertaan? Yuran penyertaan bengkel adalah sebanyak RM300. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Terima kasih, Betty. Sama-sama, Nana. Untuk pendaftaran dan tahu lebih lanjut, boleh layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03-6204-6320 atau 321 atau 325. Apabila kita tiada, anda ingin pastikan harta yang anda ada diuruskan sebaiknya untuk keluarga anda. Inilah peluang untuk merancang masa depan kewangan keluarga dengan bijak, kerana proses pengurusan harta boleh menjadi rumit dan kompleks. Pengurusan kekayaan Islam di RHB mampu membantu anda untuk menguruskan harta anda berlandaskan hukum syariah Islam. Pengurusan harta di RHB boleh membantu anda untuk mengumpul, melindungi, menyucikan serta mengagihkan harta melalui 4 perkhidmatan yang kami tawarkan mengikut prinsip hukum faraid. Pastikan pengurusan harta anda mengikut proses syariah yang telus serta amanah. Layari rhbgroup.com untuk info lanjut hari ini. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai khas grade DQ41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 sehingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang dari 25 tahun. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian dengan pengkhususan dalam bidang pengurusan pejabat, perniagaan atau yang bersesuaian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus semua urusan berkaitan tugasan pengurusi yang melibatkan kunjungan hormat, lawatan rasmi, projek-projek khas, kerjasama strategik, penerbitan, persidangan atau seminar serta mesyuarat dalam dan luar negara. Menjalankan tugas sebagai pegawai perantara atau liaison officer di antara pengurusi dengan kedutaan, kementerian, agensi atau badan kerajaan yang berkaitan dengan IKIM. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 26 Oktober 2023. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Wassalam, as-salatu 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 wassalam, salamullah ala rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah,
Terengganu 100.2 FM. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permaran syarat. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan melengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Labbaik Allahumma labbaik. Baca talbiyah, Mat. Iyalah Mak Su, insya-Allah saya nak ke umrah hujung bulan ni. Ya ke, Mat? Dengan siapa? Dengan Zahazan Travel. Ustaz Zahazan ada syarikat pelancongan ke, Mat? Iyalah Mak Su, ramai dah pergi umrah dengan Zahazan Travel. Ada banyak lagi destinasi yang Zahazan Travel kendalikan. Selain umrah, seperti Balkan, Uzbekistan, Baitul Maqdis, Turki dan Eropah pun ada. Ramai yang dah pergi dan sedang buat tempahan dengan Zahazan Travel ni. Macam mana nak pergi dengan Zahazan Travel ni, Mat? Senang je Mak Su. Hubungi 011-5862-9475 atau layari www.zahazantravel.com. Melaka 89.5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami dari Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk petang ini bersama destinasi untuk jam kedua bersama anda, insya-Allah kita membawa secara langsung rancangan Imanunah Iman Kami di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media untuk tontonan anda. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluki datin? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Wa insya-Allah bersama doktor kita akan buka kembali kitab kita ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk anda yang belum mendapatkannya, boleh dapatkan bersama pegawai pemasaran kami Encik Johari. Boleh hubungi 019-2380-466. Untuk petang ini bersama doktor kita akan kembali bersama kitab ini untuk kita buka dan kita bincangkan tentang dalil sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mukadimah ini silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada yang terhormat Datin Mona, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyaikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami, pada Khamis 5.15 petang bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah,
Alhamdulillah pada pengajian-pengajian yang lalu kita telah membahas mendalam tentang iaitu bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti bahawa Allah SWT itu wujud dengan perbahasan ilmu kalam yang agak tinggi. Maka pada hari ini kita akan masuk pada kalau Allah wujud, atau kita kata kita sudah menetapkan kewujudan Allah, maka sekarang bagaimana sifat Allah? Apakah Allah SWT kewujudannya itu kewujudan yang dari tiada kepada ada, atau kewujudan Allah itu sedia ada? Dan apakah Allah kekal atau tidak kekal? Kerana sifat kidam dan baqa ini adalah merupakan sifat yang membezakan antara khalik dan makhluk, antara Tuhan yang menciptakan dengan makhluk yang diciptakan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bagi menerangkan perkara ini, kita masuk pada babun, iaitu sebuah bab yang mana boleh tuan-tuan dan puan-puan bagi yang sedang berada di rumah atau berada di tempat yang tidak bergerak, boleh merujuk buka kitab buku kita yang menjadi silibus kita pada hari ini. Versi Arab dia ataupun naskah Arab dia berada pada muka surat 242, sedangkan versi terjemahannya tuan-tuan dan puan-puan berada pada muka surat 193. Boleh bersama-sama buka insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Babun. Ini adalah sebuah bab pada menerangkan ad-dalil ala wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadith wa adamu ittihadihi bi ghairihi wa bayanu dalili ala wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi. Iaitu bab ini bermaksud iaitu dalil wajibnya sifat kidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah SWT bersifat dengan sifat kidam. Dalil maaf, yang versi Arab adalah 240 tuan-tuan. Terjadi kesalahan tadi, muka surat 240. Babud dalil ala wujubi kidamihi jalla wa ala wa wujubi baqaihi, iaitu dalil menerangkan sifat kidam Allah dan sifat baqa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa kata-kata Al-Imam Sanusi rahimahullahu ta'ala. Dia menjelaskan dulu perkataan kidam atau qadim dalam bahasa Arab dan menurut akidah, terminologi akidah, iaitu al-kidam yutlaqu ala maknayain. Kidam ini memiliki dua makna. Ahaduhuma tawalil azminah ala syai'i wa in kana muhdatsan liwujudihi awal. Maksudnya, kidam memiliki dua makna. Pertama, berlalunya waktu pada sesuatu walaupun ia adalah perkara baharu bagi kewujudan yang awal. Contohnya kalau bahasa Melayu, iaitu kalau saya kata, contoh dia adalah baju ini lama. Bahasa Arab dia hadza saubun qadimun. Ini adalah baju yang lama. Qadim digunakan bahasa Arab qadim, tapi qadim dengan maksud iaitu lama, perjalanannya waktu. Seperti kita kata hadza baitun qadimun. Ini adalah rumah yang lama. Maksud dia rumah yang lama tersebut dia dari tiada kepada ada. Akan tetapi dia mengalami perubahan waktu atau mengalami fase yang lama kewujudannya. Bagi contoh yang lain, iblis. Iblis itu makhluk, tapi kewujudannya jauh sebelum Nabi Adam misalnya. Jauh sebelum kewujudan manusia. Ini contoh dia. Jadi dia dah wujud, iblis ini. Lalu secara bahasa, bukan terminologi,
kata atau ulama kata dari segi bahasa saja orang berkata bahawa iblis makhlukun qadim. Iblis ini adalah makhluk yang dah lama. Maksudnya wujudnya itu dah lama. Tapi bukan dengan makna yang disandarkan kepada Allah, dengan makna kidam. Iaitu makna kedua yang disebut oleh Imam As-Sanusi, makna al-kidam, yang ini min makna al-kidam ayyutlaqa ala ma la awwala li wujudihi, iaitu perkara yang tidak ada permulaan bagi kewujudannya, iaitu kidam bagi zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang qadim lagi azali. Dalam bab ini, dalam bab kidam yang ini, itu hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah makna kidam dengan makna terminologi ilmu kalam atau ilmu akidah, iaitu kewujudan Allah itu, Allah adalah zat yang qadim. Maksud zat yang qadim di sini iaitu Allah Subhanahu wa taala wujud tanpa ada awal. Ghairu masbuqiyatin bil, iaitu ghairu masbuqiyatin bil adam. Kewujudannya bukan dari tiada kepada ada, tapi sedia ada. Ini yang perbahasan kita hari ini. Jadi jangan yang pertama tadi itu bahasa sahaja. Macam orang berbicara baju lama, beg lama, kan, kitab lama. Itu bab lain. Tapi bila kita kata sifat kidam bagi Allah, ini berarti kewujudannya iaitu ghairu masbuqiyatin bil adam. Kewujudannya tidak didahului oleh ketiadaan. Bahasa lain, dalam bahasa Melayu dipanggil dengan sedia ada. Ini adalah kitab yang insya-Allah kita akan bahas pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih doktor, dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika doktor. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112904004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Mana fi idha'atikum idha'at Mahad Al-Wa'il Islami Al-Malizi, Lembah Kelang 91.5 FM. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabihi. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah, dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman Kami. Dan bersama Imanunah Iman Kami masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Masih bincangkan tentang dalil sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk bersama para pendengar, masih lagi bersama kitab kita untuk terjemahan kitab ke arah pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk anda yang belum mendapatkannya, boleh hantarkan WhatsApp, ada diskaun menarik untuk anda bersama hantar ke Encik Johari 0192380466. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita sambung kembali dalil sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah ta'ala. Jadi apabila kita berbicara tentang qidam, kita dah selesai. Sekarang definisi baqa pula. Apakah yang dimaksud dengan baqa di dalam terminologi ilmu akidah? Ini berbeza dengan baqa yang ada di dalam ilmu tasawuf. Kalau baqa di dalam tasawuf iaitu keadaan seseorang hamba yang soleh, dia dalam keadaan kekal mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tenggelam dan hanyut dalam berzikir kepada Allah. Itu baqa. Tapi baqa bila masuk dalam perbahasan akidah adalah yutlaku wa yuradu bihi muqaranatul wujudi li zamanaini fasa'idan, iaitu dimutlakkan dan diinginkan darinya muqaranatul wujud, kekalnya kewujudan itu bagi dua waktu atau lebih, seperti kewujudan perkara ini dia baqa, sekarang masih wujud dan dia wujud. Kalau makhluk dia baqa tapi dia akan menerima kefanaan, kesirnaan. Ini makhluk. Contoh dia iblis. Iblis ni makhluk. Allah SWT takdirkan dia untuk hidup pada waktu yang lama. Baqa. Tapi tidaklah baqa seperti Allah Subhanahu Wa Taala dalam erti waktu yang sangat lama, suatu saat dia akan mati, dia akan hilang, dia akan hancur. Allah SWT akan tiadakan dia, akan membuatkan ia ketidakwujudan. Ini bukan perbahasan kita pada hari ini. Tapi apabila yang dimaksudkan ini adalah baqa yang tidak menerima ketidakwujudan sama sekali, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Kekal dengan maksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima ketidakwujudan sama sekali. Ini adalah baqa Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang kita bahas pada hari ini. Jadi ini adalah istilah yang perlu difahami dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala kekal. Okey. Bagi menjelaskan tentang sifat qidam, maka Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala dia berkata di dalam kitabnya, iaitu summa yajibu ayyakuna muhdithul alami qadiman ay la awwaliyata liwujudihi wa illa laftaqarra ila muhdithin wa yalzamu at-tasalsulu fayuaddi ila faraghi ma la nihayata lahu aw ad-dawru fayuaddi ila taqaddumi syai'i ala nafsihi wa kilahuma mustahilun la yuqalu. Yang bermaksud hadirin wal hadir hafizakumullah, kemudian jadi setelah penerangan tentang mestinya ada Tuhan yang mencipta, maka dibahas pula petikan yang ke-19, kemudian wajib, maksudnya wajib di sini secara rasional. Akal tak boleh terima ketiadaan perkara ini. Dia mesti ada. Kemudian wajib secara rasional.
bahawa pencipta alam ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala, itu bersifat qadim, sedia ada, iaitu tiada permulaan bagi kewujudannya. Dan jika tidak, dalam erti jika Allah Subhanahu wa taala tidak sedia ada, nescaya Allah SWT berkehendak ia kepada pencipta. Jadi nescaya Allah SWT berhajat kepada pencipta. Maka itu melazimkan terjadinya tasalsul. So tak boleh lah. Jadi mesti Allah SWT ini bersifat kidam. Kenapa perkara yang melazimkan terjadinya tasalsul ini adalah mustahil? Kenapa? Disebutkan di dalam, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Yafrini, salah seorang ulama di Maghribi yang terkenal. Dia kata, tasalsul itu apa? Tasalsul adalah semua perkara yang wujud itu terwujud daripada perkara yang lain. Dan wujudnya perkara lain pula terwujud daripada perkara yang lain lagi. Berantai-rantai sehingga tidak ada penghabisannya. Ini adalah mustahil menurut ijma' ulama ahli kalam. Mustahil. Means, contohnya kita kata, alam ini diciptakan oleh A ini diciptakan oleh B ini diciptakan oleh C ini diciptakan oleh D diciptakan oleh U, terus ke belakang. Ke belakang tidak ada penghabisannya. Ini adalah perkara yang mustahil terjadi. Ke belakang. Kalau ke depan itu mungkin. Contoh dia, Allah SWT menciptakan Adam. Adam ada anak, lepas tu turun ke bawah. Lepas tu Fulan bin Fulan terdapat ni terus kan? Lalu akhirnya disirnakan, tapi nanti dibangkitkan kembali. Adanya syurga, ada neraka, dikekalkan oleh syurga dan neraka. Itu tak ada masalah. Itu perkara yang kalau Allah kehendaki boleh terjadi. Tapi tasasul ini perkara yang mustahil, yang akal tidak boleh terima akal tidak boleh terima kewujudannya. Ini akal tidak boleh terima kewujudannya. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jadi apabila kita memahami perkara ini, kita akan kata, berarti segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala pula tidak diciptakan kerana dia sedia ada. Means dia wujud tanpa ada permulaan. Dia wujud tanpa dari tiada kepada ada. Kerana kalau dia wujud dari tiada kepada ada, nescaya dia itu makhluk yang berhajat pula kepada Khalik, maka ini akan menyebabkan terjadi tasalsul. Untuk menerangkan tentang tasalsul dan lain-lain, hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini telah diterangkan oleh banyak ulama dalam beberapa kitab-kitab dan juga syarah-syarah. Kalau di dalam buku yang telah diterangkan ini, yang ada di depan tuan-tuan dan puan ini, boleh buka muka surat 35, penjelasan tasalsul dan daur, untuk menolak pemikiran atheist atau atheism. Yang mana tasalsul ini dan daur ini adalah perkara mustahil, yang menunjukkan bahawa Allah SWT lah yang bersifat qadim, sedia ada, yang mencipta segala sesuatu. Okey. Lalu dia terus. Dalam bahasa Arab tu dia terus, dia kata apa? Bayalzama al-tasalsul fayuaddi ila faraghi la nihayata lahu awid dawru fayuaddi ila taqaddumi syai'i ala nafsihi wa kilahuma mustahilun la yuqalu. Iaitu ataupun berlakunya daur. Apakah itu daur? Daur adalah setiap satu daripada dua perkara atau lebih, seumpamanya salah satu daripada kedua-duanya memerlukan satu yang lain supaya ia dapat wujud.
maka nescaya setiap daripada kedua-duanya mesti datang terlebih dahulu daripada kewujudan satu yang lain. Maka ini akan melazimkan kedua-duanya mesti berada pada yang terdahulu. Perkara ini adalah jelas mustahil. Contoh dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Hadir wal hadir afizakumullah. Iaitu macam orang kata Zaid buat Bakar. Bakar buat Zaid. Ini Daud. Macam mana boleh kita kata Zaid yang buat Bakar tapi Bakar yang buat Zaid? Boleh masuk akal tak? Kalau Zaid buat Bakar, mestilah Zaid datang dahulu. Tak. Tapi yang buat Zaid itu Bakar. Padahal baik Bakar ni dibuat oleh Zaid. Ini Daud, mustahil. Dia boleh dua atau lebih. Contoh yang tiga. Zaid buat Bakar. Bakar buat Amr. Amr buat Zaid. Ini. So, yang mana satu datang dulu? Daur. Ya. Ini mustahil. Akal la yuqalu. Yang mana dia kata apa? Yang ia membawa kepada keadaan sesuatu itu mendahului zatnya sendiri. Kedua-duanya ini mustahil dan tidak boleh diterima oleh akal. Ini yang namanya daur. Dan perkara mustahil ini dia tak boleh wujud lah. Maksud dia tidak boleh diterima. Macam orang kata, Ustaz, telur datang dulu ke ayam datang dulu? Dari telur keluarlah ayam. Ayam tu pula bertelur. Tapi dalam keadaan dua ni lah. Ini adalah daur. Sebab kalau kita kata Allah SWT itu tidak bersifat dengan sifat qadim sedia ada, nescaya orang akan kata alam ini qadim, telur ini apa? Allah SWT qadim. So yang mana satu datang dulu? Allah ke alam? Terjadi daud mustahil. Berarti Allah SWT mestilah qadim dan selain Allah itu semuanya makhluk. Semuanya hadis. InsyaAllah kita terus lagi perbahasan setelah ini. Hadir wal hadir afidah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Kalau anda masih lagi belum mendapat kitab terjemahan ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi, boleh hubungi pegawai pemasaran kami 0192380466. Untuk waktu ini kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini untuk anda tersedia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nasihat. Allah menetapkan bahawa tidak keluar daripada kata-kata kita melainkan hanya perkataan baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa ilahi yas'adul kalim tayyib, kepada Allah lah yang akan terangkat perkataan yang baik, wal amal salih yarfa'uh, dan amal salih yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ ulama menyatakan bahawa kalim at-tayyib, perkataan baik itu setiap kali kita cakap, sebab yas'ad ni maknanya satu benda yang daripada bawah langsung naik ke atas tanpa ada yang mengangkatnya. Maknanya Allah menyebutkan bahawa perkataan manusia itu bila disebut perkataan baik langsung akan sampai pada Allah. Agar langsung sampai pada Allah. Kita bagi salam, kita menegur sahabat kita, kita bercakap yang baik, semuanya Allah kata tidak ada perantara di antara perkataan itu dan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sampai pada Allah. Semua perkataan baik sampai pada Allah, sampai pada Allah. Dan Allah itu sifatnya adalah sangat syakur. Adalah Allah itu bila kita buat satu kebaikan, Allah melipat ganda kebaikan lebih banyak daripada kebaikan yang kita berikan. Maknanya perkataan baik yang kita keluarkan, maka Allah akan balas dengan begitu banyak. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM.
Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Johor 106.2 Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Setuku Paman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM menemani anda untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Masih membincangkan bersama Doktor, alhamdulillah petang ini dalil sifat qidam dan baqa Allah Subhanahu wa taala. Untuk sambungannya silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Kita teruskan dengan sifat baqa. Kalau ada waktu baru kita Q&A insya-Allah. Iaitu petikan nombor 20 versi Arab. Wa yalzamu an yakuna wajibal baqa'i ay la akhiriyata liwujudihi. Idh law qabila an yalhaqahu al-'adamu lakana wujuduhu jaizan. La wajiban lima arafta anna haqiqatal wajibi ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wa hadha al wujud qad furida annahu yaqbalu al adama fayakunu jaizan id al jaizu ma yasihu fihi al wujud wal adamu wal jaizu yastahilu an yaqa bila sababin fayahtaju idhan hadha al wujud al jaiz ila sababin fayakunu muhdathan wa qad qama al burhanu ala wujubi kidamihi فإذا فرض عدم وجوب البقاء فيما قام البرهان على وجوب قدمه تناقض لا يقال. Ini kata-kata Al-Imam As-Sanusi. Syarahan dia, terjemahan dia, maaf. Apa dia kata? Iaitu lazim juga bagi pencipta alam wajib bersifat baqa, iaitu kekal. Apakah maksud kekal? Iaitu tiada pengakhiran bagi kewujudan Allah. Kerana jikalau Allah menerima untuk disandarkan kepada sifat ketidakwujudan atau adam dalam bahasa Arab, nescaya wujudnya tatkala itu adalah harus jaiz, iaitu yang bukan wajib. Jadi kewujudan Allah itu adalah harus, bukan lagi wajib. Berdasarkan apa yang kamu sudah ketahui bahawa hakikat wajib itu adalah perkara yang tidak dapat diterima akal akan ketiadaannya. Ini. Namun wujud ini tadi telah ditetapkan untuk menerima Adam, maka jadilah kewujudannya itu harus, jaiz. Kerana harus adalah perkara yang sah pada akal akan kewujudannya dan ketiadaannya. Sedangkan perkara yang harus adalah mustahil berlaku tanpa sebab. Masa tanpa sebab ini mesti kewujudannya ada yang menjadikan. Ketiadaannya juga ada yang menyebabkan ia tiada. Maka perkara yang harus wujudnya ini memerlukan suatu sebab, maka jadilah ia baharu, iaitu kewujudan dari ketiadaan. Walhal telah dibuktikan diwajibnya
sifat kidam bagi pencipta alam iaitu Allah SWT. Oleh itu hipotesis bahawa tidak wajib bersifat baqa bagi perkara yang telah didatangkan bukti-bukti wajibnya ia bersifat kidam adalah perlawanan yang tidak dapat diterima oleh akal fikiran. Maksudnya apa, hadirin wal hadir hafizakumullah? Kesimpulan dia macam ni. Bila kita kata bahawa Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat sedia ada, kewujudannya bukan dari tiada kepada ada tapi sedia ada. Apabila kita dah sepakat perkara ini, kewujudannya sedia ada, bukan dari tiada kepada ada, okay, maka mestilah Allah bersifat dengan sifat kekal. Kerana apa? Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kekal, dalam erti Allah SWT boleh sirna, nescaya Allah SWT ini bukanlah yang bersifat dengan sifat wajibul wujud. Kewujudannya mesti wujud. Tapi dia akan menjadi harus kewujudannya. Means kewujudan Allah ini dalam keadaan boleh wujud, boleh tak wujud. Dan ini mustahil. Kerana mustahil, kenapa dia mustahil? Kerana kita dah sebut, Allah mesti bersifat dengan sifat kedam, sedia ada. Iaitu kewujudan Allah ini mesti kidam kerana kalau tidak akan terjadi tasasul dan daur. Terjadi yang tadi, rantaian yang tidak ada penghabisannya, atau daur, satu perkara memerlukan yang lain ini memerlukan yang lain, dan ini mustahil. Hadirin wal hadir abizakumullah. Dan kita tahu kalau Allah SWT ini kewujudannya harus, berarti dia memerlukan kepada perkara lain untuk ia wujud, dan ini mustahil. Maka kalau kita kata Allah SWT mesti kidam, tentulah Allah Subhanahu wa taala ini mesti kekal juga. Kerana kalau kita hanya kata dia harus kekal, berarti dia boleh tidak kekal, dan ini mustahil. Kerana Allah SWT ini sedia ada, tentulah ia ini mesti kekal. Kerana kalau ia boleh menerima ketidakwujudan, tentulah ia tidak disifati dengan sifat kidam, iaitu sedia ada. Kerana ia akan menerima ketidakwujudan, dan ini mustahil. Maka jelaslah Allah yang mencipta alam dan segala sesuatu mestilah baqa, kekal, iaitu tidak akan menerima ketidakwujudan sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Baik, Alhamdulillah Doktor. Terima kasih atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Doktor, ada satu soalan yang kita dapat untuk petang ini. Ada yang bertanya tentang Nur Muhammad, Doktor. Adakah bagaimana dengan Nur Muhammad itu adalah qadim? Bagaimana Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Perbahasan ini adalah perbahasan yang mendalam. Dan kita tahu dia adalah makhluk. Kalau kita berbicara, kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, beberapa ulama-ulama yang besar termasuk mentafsirkan nurun wa kitabun mubin, nur itu sebagai Muhammad, dan ini dikatakan dengan Nur Muhammad. Tapi apabila seseorang itu mengatakan Nur Muhammad itu qadim, maka ini boleh menyebabkan seseorang itu tergelincir dalam akidah. Kerana hanya satu-satunya zat yang qadim dan sifat-sifatnya qadim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya, ini adalah hadis, adalah dari tiada kepada ada, adalah makhluk. Termasuk juga Nur Muhammad itu juga kalau berpegang pada ayat tadi, maka ia juga adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan qadim. Dan ini perkara yang perlu diterangkan dengan lebih jelas dan juga lebih tepat, supaya tidak disalahfahami oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab, bahawa alam dan segala isinya ini adalah makhluk, tidak qadim tapi hadis.
Saya beri contoh, hadirin wal hadir hafizakumullah. Golongan falasifah, ahli falsafah, dia kata alam ini adalah qadim. Sedia ada. Lalu ditentang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Di dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, meruntuhkan golongan falasifah. Dan dia kata tidak boleh. Yang namanya alam ini jelas bagi semua, supaya perkasakan akidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Terima kasih, Datin. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor. Dan diakhirnya untuk waktu ini, terima kasih kepada Doktor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang di Al-Halaqatul Qadimah. Episod akan datang insyaAllah. Terima kasih, Doktor. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda. Dan untuk anda, terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Kuala Terengganu 100.2 Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Di pandangan mata, dalam budi, dalam kata-kata, bil Quran, waj'alhu lana Beri anda lagu-lagu yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Euphoria Islami. Kuching 93.7 FM. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melampangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan musik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euphoria Islami.